Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Tiba-tiba Mahathir Mohamad tampil menjawab cadangan Kebawah Yang Maha Muliaan di Pertuan Agong tentang SPRM dan Petronas. Sudah lama Mahathir tak timbul, tak muncul. Kali ini seakan-akan beliau dalam kenyataan terbaru ini mahu pula berdamai dengan semua orang. Kata Mahathir, Tita Sultan tentang SPRM, Petronas tak boleh diambil ringan. Wah, jak pila Tun Mahathir ni tiba-tiba pula seperti mahu berdamai dengan semua orang. Tita Sultan Johor iaitu Sultan Ibrahim Sultan Iskandar yang mahu SPRM dan Petronas melapor terus kepada yang di Pertuan Agong tidak boleh diambil ringan, kata Mahathir. Walaupun kuasa tersebut tidak diperuntukkan dalam perlembagaan, keinginan yang disampaikan oleh Sultan Johor itu jika menjadi kenyataan akan menimbulkan beberapa persoalan penting berkait dengan peranan Raja-Raja Melayu sebagai Raja berperlembagaan. Perlembagaan serta Undang-Undang Tubuh Negeri telah menggaris secara terperinci peranan, tanggungjawab serta bidang kuasa setiap raja yang memerintah negeri-negeri serta juga yang di Pertuan Agong, kata Mahathir. Sultan Ibrahim dalam wawancara bersama akhbar Singapura kemarin mahu lebih banyak tanggungjawab diberikan kepada Agung termasuk pemantauan serta terus terhadap SPRM dan Petronas berbanding Parlimen. Berikut kenyataan penuh Mahathir yang bertajuk Menjadi Raja. Kenyataan Sultan Johor baru-baru ini yang dia mahu SPRM dan Petronas melapor secara langsung kepadanya serta beberapa perancangan lain apabila dia menjadi yang di Pertuan Agong tidak boleh diambil ringan. Walaupun kuasa tersebut tidak diperuntukkan dalam perlembagaan, keinginan yang disampaikan oleh Sultan Johor itu jika menjadi kenyataan akan menimbulkan beberapa persoalan penting berkait dengan peranan Raja-Raja Melayu sebagai Raja berperlembagaan. Perlembagaan serta Undang-Undang Tubuh Negeri telah menggaris secara terperinci peranan, tanggungjawab serta bidang kuasa setiap raja yang memerintah negeri-negeri serta juga yang di Pertuan Agong. Sebelum kuasa raja-raja dan yang di Pertuan Agong diperincikan dalam perlembagaan yang disediakan untuk Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka, pihak raja-raja mudah dipaksa oleh British supaya menyerah negeri-negeri mereka kepada British dan mereka menjadi raja yang tidak ada negeri. Untuk mengelak dari tekanan seperti ini, konsep raja berperlembagaan disyur dan diterima. Hari ini, tekanan perlu dibuat juga kepada Parlimen. Hanya jika raja dan Parlimen bersetuju, barulah sesuatu undang-undang atau dasar atau keputusan boleh dibuat. Agihan kuasa antara dua pihak lebih selamat dari kuasa mutlak, kata Mahathir lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. 1 jam selepas rombakan kabinet diumumkan oleh Anwar Ibrahim, ini pula komen daripada Rafizi yang mengejutkan satu Malaysia. Rafizi ialah timbalan Presiden kepada PKR. Dan ini pula jawapan beliau selepas rombakan kabinet diumumkan. Yang mengejutkan kita, kata Rafizi, saya pun panas juga. Apa yang menyebabkan Rafizi panas dengan ucapan ataupun dengan rombakan kabinet yang dibuat oleh Anwar Ibrahim? Rafizi Ramli yang kekal dalam barisan kabinet selepas rombakan Perdana Menteri Anwar Ibrahim meneruskan tugasnya sebagai Menteri Ekonomi seperti biasa hari ini. Berita paling panas hari ini ialah rombakan jemaah menteri. Saya pun panas juga seharian. Tapi sebab bersama-sama peserta inisiatif pendapatan rakyat usahawan tani IPR Intan di Tanjung Rambutan, Perak. Ladang pertanian moden ini dibuka berdekatan dengan Hospital Bahagia, memanfaatkan tanah kerajaan yang tidak digunakan sebelum ini, katanya pada satu kenyataan hari ini. IPR sebelum ini diperkenalkan untuk memberi peluang kepada lebih ramai golongan B40 dan miskin tegar menjana pendapatan mampan bulanan melalui pertanian moden. Kami kenal pasti tanah-tanah kerajaan yang tidak digunakan untuk digunakan kepada orang lain, kata beliau. Saya lebih gembira melihat sebahagian semua yang terlibat mengusahakan IPR Intan setakat ini, dari penerima, jurulatih pertanian, pegawai-pegawai kerajaan sehinggalah pembeli,
Terima kasih kepada semua pihak yang terbabit dan Kerajaan Negeri Perak yang banyak membantu membuka jalan kepada kami, kata Rafizi lagi. Jadi sebenarnya Rafizi panas kerana beliau berada bersama-sama dengan para peserta IPR. Saya pun panas juga seharian, tapi sebab bersama-sama peserta Inisiatif Pendapatan Rakyat Usahawan Tani, kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang menggemparkan kita pada hari ini ialah baru 1 jam Johari Ghani meletakkan jawatan. Baru 1 jam Johari Ghani dilantik sebagai menteri, tiba-tiba pula diumumkan letak jawatan. Ini mengejutkan kita semua. Saya sangka dia letak jawatan atas kabinet tersebut. Rupa-rupanya bukan letak jawatan kabinet, tetapi ini ceritanya yang menggemparkan satu Malaysia. Johari Ghani yang baru dilantik sebagai Menteri Perdagangan dan Komoditi meletak jawatan sebagai pengerusi CI Holdings Berhad hari ini. Dalam makluman kepada Bursa Malaysia, CI Holdings berkata, Johari 59 tahun bukan lagi ahli jawatan kuasa pencalonan dan imbuhan syarikat itu, susulan peletakan jawatannya sebagai pengerusi bukan eksekutif, bukan bebas. Pengarah syarikat itu, Megat Johan Megat Abdul Rahman, 60 tahun yang mempunyai kepentingan langsung 0.62% dalam syarikat itu dilantik semula sebagai pengerusi bukan eksekutif, bukan bebas. Kata CI Holdings yang terbabit dalam pembuatan dan pembukasan minyak makan dalam makluman berasingan di Bursa Malaysia. Johari, pemegang saham tunggal terbesar CI Holdings dengan memegang 53.4 juta atau 32.96% kepentingan tidak langsung dalam syarikat itu melalui JAJ Capital Holdings Sdn Berhad. Laporan tahunan itu berkata Johari dilantik ke lembap pengarah pada 6 Mac 2019 dan dilantik semula sebagai pengerusi bukan eksekutif, bukan bebas pada 30 Mei 2019. Bekas Menteri Kewangan kedua itu juga dilantik Menteri Perdagangan dan Komoditi baru dalam rombakan jemaah menteri yang diumumkan Anwar Ibrahim pada pagi kemarin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Hello Malaysia. Apa kabar semua? Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas 1 jam diumumkan Kabinet Anwar Ibrahim yang terbaru, ini muncul bekas menteri di Kabinet Anwar yang telah pun digugurkan. Kita tunggu-tunggu apa komen daripada Siva Kumar yang merupakan satu-satunya menteri yang telah digugurkan dalam Kabinet Anwar Ibrahim dan apa sebabnya beliau digugurkan tersebut. Hari ini, akhirnya Siva Kumar tampil memberikan komen beliau. Ini komen panas atau komen mengejutkan daripada Siva Kumar. Beliau kata, terima kasih Perdana Menteri KSM untuk segalanya. Bekas Menteri Sumber Manusia V. Siva Kumar merakamkan penghargaannya kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan peluang yang diberikan untuk beliau mengetuai Kementerian Sumber Manusia KSM selama setahun. Katanya, ucapan terima kasih turut dizahirkan kepada semua agensi di bawah KSM yang sentiasa terbuka untuk bekerjasama dengan beliau dan semua pihak demi kecemerlangan kementerian tersebut. Terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim serta kepimpinan parti atas peluang yang diberikan kepada saya untuk berkhidmat di KSM selama setahun ini. Semoga Kerajaan Madani dapat terus mengekalkan takbir urus negara yang baik buat seluruh rakyat Malaysia, kata beliau lagi. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh anggota KSM yang telah banyak membantu dan sentiasa berusaha membantu saya dalam menerajui KSM, kata beliau. Anggota KSM rata-ratanya sentiasa prihatin dan proaktif dalam penambahbaikan senario sumber manusia dalam negara. Siva Kumar merupakan Menteri Tunggal yang digugurkan oleh Anwar Ibrahim dalam rombakan jemaah menteri
dan digantikan dengan Steven Sim Chi Kyong, bekas Timbalan Menteri Kewangan yang kedua. Beliau turut mengucapkan terima kasih kepada agensi dan kementerian lain yang bekerjasama dengan KSM. Kerjasama antara kementerian dan seluruh agensi telah berjaya memperoleh begitu banyak pencapaian dalam hanya tempoh setahun di bawah seliaan saya, dan sesungguhnya saya berasa amat bangga dengan anda semua, kata beliau. Tidak lupa juga atas semua sokongan dan kerjasama merentasi kementerian-kementerian lain yang telah menjayakannya. Terima kasih saya ucapkan, katanya di laman X hari ini. Siva Kumar turut menitipkan permohonan maaf kepada semua agensi, pegawai atau mana-mana pihak yang pernah berurusan dengan beliau sepanjang menjawat jawatan menteri di kementerian berkenaan. Jika terdapat kesalahan daripada pihak saya sepanjang menjadi menteri, saya mohon maaf kepada semua agensi, pegawai atau mana-mana pihak yang pernah berurusan dengan saya, kata beliau lagi. Tahniah kepada Steven Sim Chi Kyong sebagai Menteri Baharu di KSM seperti diumumkan Perdana Menteri untuk menggantikan saya. Selamat maju jaya diucapkan. Saya akan terus berkhidmat sebagai wakil rakyat di Parlimen Batu Gajah dan sentiasa memberi sokongan kepada kerajaan madani, ujar beliau lagi. Rombakan itu menyaksikan jumlah ahli jemaah menteri meningkat daripada 28 kepada 31, manakala timbalan menteri meningkat daripada 27 kepada 29, sekaligus jumlah keseluruhan anggota pentadbiran kerajaan perpaduan kini adalah 60 orang. Terdapat 4 muka baharu dan penampilan semula 5 bekas menteri dalam rombakan kabinet kerajaan perpaduan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.